Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN bercadang memperkenalkan program Rezeki Suri yang membolehkan suri rumah menjual 11 barangan asas dengan bekalan terus daripada pengilang. Menterinya Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata program itu bertujuan untuk memperkasa ekonomi suri rumah daripada golongan B40 sekaligus menjadi punca pendapatan bagi meningkatkan pendapatan keluarga. Langkah itu akan memutuskan 3 hingga 4 lapisan orang tengah dan menjadikan barangan asas yang dijual pada kadar harga lebih murah kepada golongan sasar B40. Rezeki Suri ini, sebagaimana yang disebut tadi, akan memberikan peluang kepada suri rumah yang duduk di rumah mereka sebagai suri rumah sepenuh masa. Tetapi mereka akan menjual 11 barangan pilihan rakyat, 11 barangan asas rakyat, dan mereka ini kita akan bantu mendapat bekalan terus daripada pihak pengilang. Jadi kita boleh cut, kita boleh selamatkan mereka daripada 3-4 lapis orang tengah itu, dan di samping memberikan pendapatan kepada suri rumah ini secara kecil-kecilan, dan golongan sasar P40 akan dapat membeli dengan kadar harga yang lebih murah daripada kedai-kedai biasa. Beliau ditemui selepas Majlis Temu Rapat Dewan Perdagangan Islam Malaysia DPIM di Johor Bahru pada Selasa. Beliau berharap Rezeki Suri dapat dimulakan dalam masa terdekat atau sebelum 100 hari beliau dilantik menjadi Menteri KPDN. Program Rezeki Suri itu adalah konsep sama yang diperkenalkan pakar ekonomi Bangladesh Dr. Muhammad Yunus yang mewujudkan Grameen Bank pada 1976 di negara berkenaan. Grameen Bank berjaya memperkasa usahawan kecil dan miskin terutama wanita di Bangladesh dengan memberikan mereka peluang ekonomi. Dalam perkembangan lain, Salahuddin berkata kerajaan akan menggunakan data komprehensif yang dihimpunkan melalui kesemua pangkalan data bagi mengenal pasti penerima subsidi bersasar membabitkan minyak petrol. Jelasnya pangkalan data itu tidak hanya daripada Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, tetapi ia juga boleh diperoleh daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, Bank Negara, Khazanah Nasional Berhad, Jabatan Perangkaan Malaysia serta kajian-kajian universiti. Salahuddin berkata pusat data yang komprehensif adalah penting dan perlu dalam menjayakan mekanisme pemberian subsidi bersasar itu. Saya sebut dengan jelas pada hari itu, kan, data JPJ itu salah satu daripada data yang kita perlu. Tetapi kita ada data daripada LHDN, kita ada data daripada Khazanah, kita ada data daripada DOSM, kita ada data daripada kajian-kajian universiti. Jadi saya rasa kita perlu melihat semua data itu, dan saya tak sebut itulah hanya data yang kita perlukan. Ialah suppose lah antara data itu yang kita perlu adalah data JPJ yang saya sebut. Tapi perlu ada satu pengumpulan pusat data yang lebih komprehensif untuk kita menjayakan program itu. Beliau mengulas mengenai pandangan pakar-pakar ekonomi yang menyatakan pemberian subsidi menggunakan pangkalan data JPJ dengan melihat kepada kuasa kuda sisi kenderaan adalah tidak bersesuaian. Salahuddin baru-baru ini dilaporkan berkata pangkalan data daripada JPJ misalnya boleh digunakan untuk subsidi petrol RON 95. Berikutan kerajaan dapat mengenal pasti golongan yang layak menerima subsidi berdasarkan jenis sisi kenderaan dimiliki.